kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terbatuk-batuk bunyi itu. Sama lah kita, sama batuk juga. Tuan-puan muslimin muslimat, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Saya teringat ada orang pernah tanya Ustazah. Itu memang biasalah kalau lepas ceramah kan adalah muslimat ya, ibu ke anak ke, datang bawa buku kat Ustazah. Ustazah, tolonglah tulis buku, tulis doa. Tanya nak doa apa kak? Doa yang lain daripada yang lain. Penat dia mikir doa yang lain daripada yang lain. Ustazah pun tak adalah beria sangat. Ambil pen, tulislah doa tu dekat atas buku. Ya, sahabat tadi. Bila Ustazah tulis tu, dia baca, alah yang ni dah biasa. Sebab Ustazah nak betulkan mindset kita kawan-puan Alah yang ni dah biasa lah Ustazah. Saya nak doa yang lain daripada yang lain. Jadi tuan-puan, okeylah tak apalah Ustazah berceramahlah sikit kat akak tu dalam 2-3 minit. Sebab para muslimah tuan-puan yang Ustazah kasihi sekalian, yang Ustazah tulis tu adalah doa ini. Okey. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon redha kamu dan juga syurga. Dan aku berlindung daripada kemarahanmu dan juga neraka. Tuan-puan, ini bukan doa biasa. Saya kata dengan akak tadi, Kak, yang saya tulis tu, Kak, kemuncak doa. Cuba tuan-puan bayangkan, adakah lagi yang selepas itu? Kalau kita dah minta daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon daripada kamu redha kamu dan juga syurga. Apa lagi lepas tu? Apa lagi lepas tu tuan-puan? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan redanya kepada kita, kalau Allah dah bagi syurganya kepada kita, apa lagi yang selepas itu? Saya kata, Kak, doa ni bukan doa biasa. Jangan kita pernah terfikir, alah ni doa biasa Ustazah. Saya nak doa lain pada yang lain. Macam mana doa lain pada yang lain? Dan cuba tuan bayangkan, apa lagi yang kita nak minta perlindungan lebih daripada, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kemurkaanmu dan juga api neraka Jahannam. Apa lagi yang selepas itu? Betul tak tuan-puan? Kemuncak. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, perkara pertama saya nak cakap, mengulas tajuk ni, jangan tinggal doa ni tuan-puan sekalian. Ini doa kemuncak. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redhamu dan syurgamu, dan aku berlindung daripada kemurkaanmu dan nerakamu. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa bagaimana Nabi dihambat daripada bumi Taif. Siapa pernah pergi Taif angkat tangan? Angkat tinggi-tinggi, Masya Allah. Buat apa kat Taif? Naik kabel car. Lagi? Makan buah. Lagi? Ambil gambar. Ya, ziarah kan? Ya, kita ziarah. Ya, bumi Taif, tuan-puan. Nak menyampai daripada Mekah ke Taif tu, jalan kaki macam mana? Allah, makin mendaki, makin meninggi muka bumi dia. Itu telah didaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan wa naharan, siang dan malam. Bayangkan. Bardan wa harran, sejuk dan panas silih berganti. Sebab nak nyampaikan kepada penduduk Taif, la ilaha illallah. Nak minta penguasa-penguasa Taif, tolonglah jadi orang yang membela. La ilaha illallah. Tuan-puan ni Nabi kita Muhammad SAW. Mana je pergerakan Nabi tuan-puan sekalian?
Apa yang Nabi bawa? Nabi bawa harta benda ke? Nabi bawa apa tuan-puan? Nabi bawa La ilaha illallah. Biar tertanam dalam hati umat manusia. Tak ada Nabi minta apa-apa tuan-puan. Punya ikhlasnya Nabi. Tak minta apa-apa. Tapi Masya Allah, orang Taif pada ketika itu hambat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulia manusia yang datang. Semulia-mulia hati yang nak bertemu. Dibalas dengan penghinaan yang paling hina yang boleh dibuat oleh penduduk Taif ketika itu. Macam mana tuan-puan? Cuba tuan-puan bayang. Bayanglah kan, kaum perempuan kau suka membayang-bayang. Betul tak? Betul ke tak betul? Ke tak betul yang saya cakap ni? Orang perempuan suka tak bayang-bayang kan? Ya. Ada perangai overthinking tu. Jadi cuba bayang yang elok-elok. Daripada bayang yang tak elok. Sambil-sambil tengok ustazah teringat kat suami. Laki aku ni pergi mana ni? Kemain mengantar menyuruh aku pergi ceramah. Lepas subuh dah nanya dah. Leha kau apa nak pergi ceramah? Macam dia ada plan lain Ya, ada yang kata tahu-tahu ya ustazah ni. Sebab ustazah pun tolong bayang tak fikiran tuan-puan. Kita kan rajin bayang-bayang benda tu. Sekarang, kekuatan kita membayang tu tuan-puan, boleh. Bayang benda elok. Bayang benda baik. Bayang benda yang boleh menambah iman kita. Jangan bayang benda menyakitkan hati kita. Jangan bayang benda yang menyebabkan kita duduk kat majlis ni resah. Bila nak habis lah ustazah ni. Mukadimah ni dah setengah jam. Jadi bayangkan muslimat. Kena lelap mata. Tak kira lah nak lelap mata ke asalkan jangan baring je. Bayangkan. Ya Allah. Jahatnya penduduk Taif ketika itu tuan-puan. Mereka mengarahkan budak-budak je. Mereka peluk tubuh. Tengok. Arahkan budak-budak je tuan-puan. Ambil kayu, ambil batu, ambillah apa benda sekalipun. Kau baling kat laki-laki tu. Tuan-puan, itu satu penghinaan yang sangat teruk. Sebab yang besar-besar mandang je. Yang budak kecil tak tahu apa-apa. Orang kata tu orang jahat, dia pun bantai lah, dia pun baling lah. Tuan-puan, sampaikan darah di dahi Nabi SAW, darah kat muka Nabi SAW mengalir. Maknanya banyak tuan-puan, mengalir. Mengalir sampai penuh sepatu baginda. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa penghinaan ini. Yang menyebabkan para malaikat, tuan-puan sekalian, tak sanggup nak tengok. Macam ni sekali kamu buat kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ustazah nak highlightkan ni, doa dan munajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Fa in lam takun ghadabun alayya fala ubali. Apa maksud dia? Ya Allah, asal engkau tidak murka kepada aku. Maksud dia, asal engkau redha kepada aku tak kisah macam mana keadaan pun yang harus aku tanggung dalam menyampaikan risalah La ilaha illallah. Tak kisah. Yang nak tahunya satu ni je. Tak banyak tuan-puan, satu ni je. Ni Nabi kita Muhammad SAW. Apa dia? Asal kau tak marah, ya Allah. Asal kau redha, ya Allah. Fala ubali. Darah daging aku tak kisah. Orang hina, orang cemuh, orang cerca, orang buat apa pun. Aku tak kisah. Satu je fokus aku. Perhatian aku. Kau marah ke aku ke tidak? Kau redha ke aku ke tidak? Masya Allah tu. Luar biasa keimanan dan keyakinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita nak buat sikit-sikit macam tu tuan-puan? Insya-Allah Balik je asyik cakap. Fa illam takun ghadabun alayya fala ubali, cakap kat suami. Cakap tu senang. Masa tengah-tengah dengan ceramah ni, tengah ustazah ceramah ni, semangatlah, rasa macam ada kekuatan. Nanti bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa tu kita tahulah tuan-puan. Hati kita ni sebenarnya mencari apa?
Kalau orang cari pengaruh tuan-puan, dihina sangat sakit. Kalau orang nak cari populariti tuan-puan, dicerca, itu amat pahit. Kalau orang nak cari harta tuan-puan, ya, kalau di tegah-tegah hartanya, kalau dia ada persaingan dengan orang lain, itu sangat menyakitkan. Tapi kalau orang hanya mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menempuh segala macam bentuk ragam dalam kehidupan. Kuncinya di mana? Kita nak cari apa? Boleh tuan-puan? Tadi pertama apa dia? Berdoa. Itu sandaran kita yang paling kuat. Bila kita ulang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sentiasa ulang. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kok hati kita lupa pun dengan apa yang kita nak cari, kita akan ingat dengan sebab doa tu. Betul kan? Aku nak cari ini. Yang kedua, kena muhasabah muslimin muslimat sekalian. Apa yang kita nak cari sebenarnya dalam hidup ini. Semalam Ustazah bertolak daripada Kuala Lumpur lebih kurang jam 7 petang. Jadi perjalanan tu dia ada remang-remang senja. Bayangkan. Suruh bayang lagi kan. Dia remang-remang senja ni maksud dia dekat langit tu macam ada merah-merah kan. Kali ni tak bawa anak, tak bawa sesiapa, pasal berdua-duaan je dengan suami. Alamak. Kena lagu Hindustan. Background cerita Jadi dalam, yelah memanglah remang-remang senja, merah-merah apa semua. Kita pun sebutlah subhanallah. Bukan cerita romantik ni ya. Subhanallah, subhanallah kan cantiknya langit. Macam tu lah tuan cakap. Lepas tu suami Ustaz cakap macam ni. Dia kata, dek, alamak terpecah rahsia. Orang tak tahu suami Ustaz panggil apa. Ustaz pernah ceramah tuan-puan. Ustaz cerita pasal panggilan suami isteri. Ni kan ni ingatkan Ustaz cerita ke mana? Meleret ke kan ni? Ya? Ustaz pernah ceramah kekeluargaan. Ustaz kata, panggilan kita ni penting. Masa Ustaz kahwin, nak menetapkan panggilan ni ambil masa 2-3 minggu. Lama. Sebab nak bagi serasi. Jadi bila tang suami, dia cepat dia serasi. Ustaz kata panggil, sebelum tu panggil ustaz. Sebelum kahwin. Lepas kahwin, panggil abang. Dia kata okey. Dia dah okey dah dengan panggilan abang tu. Dia dah selesa. Kena kat ustazah, mula-mula dia panggil sayang. Jadi duk yang asyik teringat lagu Rasa Sayang. Ustaz rasa macam budak tadika. Dia kata tak nak lah, tak boleh lah, tak sampai lah rasa perkataan sayang tu. Tak tersentuh, ya. Lepas tu kata tak apalah, abang tukar darling lah. Masa tu memang zaman dari darling lah. Jadi cuba tuan bayang ya, bunyi-bunyi macam ling 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 ling. Dah nak bunyi loceng je ni. Macam bagi kucing je kan ya. Jadi Ustaz kata tak sampai. Memang tak sampai. So banyak try and error. Jadi try. Jumpalah panggilan yang satu ni. Dia panggil je tuan-puan, zap masuk. Kalau Kelantan kata naik ra terus. Zap dia masuk kan, saya kata Masya Allah ni panggilan dia. Serasi. Rasa macam kita dilindungi. Rasa macam kita tak boleh overshadow sebab panggilan tu. Tapi tu keserasian dia. Jadi lepas ceramah yang tu ada makcik tu datang. Ustazah cakaplah panggilan apa. Sampai kesudah saya tak cakap. Hari ni rahsia pecah. Rahsia dah pecah kat sini. Ya? Saya tak cakap pun. Memang panggilannya adik. Tak tahulah macam mana. Tapi mak mertua ustazah dengar. Lepas tu mak mertua masa tu ibu tunggal. Suami dah meninggal. Dia kahwin lain. Esok lepas dia kahwin, ustazah dengar suami dia panggil adik kat dia. Dia cerita betul ya. Saya kata, mak berakhir ke? Panggil adik tu. Mak berakhir dah panggil adik tu. Duk dengar adik. Maknanya, ada orang suka tuan-puan. Okeylah. Ya. Itulah. Ustaz rasa lepas ni semua orang Melaka panggil adik dah. Tak ada kakak dah kat Melaka ni. Terpulang.
Bahkan ustazah pergi Bandung bawa jemaah. Ada makcik tu kata macam ni, "Ustaz, saya ni suami saya dah meninggal. Tapi saya nak sungguhlah suami saya panggil saya adik, tapi dah meninggal. Boleh tak hari ni je ustaz panggil saya adik?" Makcik tu kan. Jadi ustaz kata, "Boleh, beres-beres adik-adik. Mana adik tadi?" Ustaz kata. Allah, dia teringin tu tuan-puan. Ya, suami meninggal dah. Masya Allah. Baik, kembali pada cerita tadi. Jadi ustaz kata, "Dek, adik terasa tak yang dunia ni sudah usang?" Petang semalam lah ni, ya, senja. "Adik terasa tak, dek, yang dunia ni sudah usang?" Masya Allah tuan-puan, saya pun jawab, "Ya." Sangat terasa. Sangat terasa betapa usangnya dah dunia ni tuan-puan. Tapi saya kata juga, ke kita ni dah tua kita rasa macam itu? Mungkin juga kan? Kau tanya orang muda, tanya orang muda, tentang orang muda apa pula usang-usang pula, dia katakan. Tak tahulah kot sebab kita dah tua, kita rasa macam tu. Tapi betul. Ustazah kata, ustazah juga rasa benda yang sama. Dunia ni dah usang tuan. Dunia ni dah tua. Di zaman Nabi SAW Isra' Mi'raj lagi, Allah telah menunjukkan kepada Nabi, menampilkan gambaran dunia ni kepada Nabi SAW sebagai gambaran seorang wanita tua bongkok, nenek kebayan. 1400 tahun yang dulu, yang lampau. Agaknya sekarang wanita tu, simboliknya tuan-puan, dah berada di atas pelantar nazak. Agaknya lah kalau kita gambarkan tu. Kerana tuanya dunia ini usang. Sungguh malang tuan-puan kalau kita masih mencari dunia. Jadi semalam perasan tak, dek, dunia ni dah usang? Ya bang, memang terasa sangat dunia ni dah usang. Kata suami ustazah, kadang-kadang sampai terfikir, ya Allah, kalau memang sudah dijamin lah masuk syurga Firdaus, diampunkan segala dosa, macam dah tak ada hasrat apa dah kat dunia ni. Saya kata, ya, sama-sama. Tapi abang mati dululah, saya kemudian sikit. Ya, sama-sama tuan-puan. Betul tak? Apa benda yang kita nak cari sangat tuan-puan? Kecuali makna di sebalik kita merasakan dunia dah usang, maknanya apa? Pada usia yang Allah masih rezekikan kepada kita, kita nak buat sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ada makna. Kita nak buat sesuatu yang ada makna di sisi Allah. Kita nak setiap minit dan saat ni tuan-puan, ada makna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak nak masa kita sehari, 2 hari, 3 hari, 3 tahun, 4 tahun, tenaga kita, masa kita, rupa-rupanya kita kerahkan pada benda yang tak ada makna. Itu maksud dia tuan-puan, bila kita rasa memang dunia dah tua dah usang. Nilai nyawa manusia pun makin rendah tuan-puan. Mungkin kat tempat kita, alhamdulillah ya tuan-puan, masih taklah macam tu. Tapi tengok dunia hari ni, nilai nyawa manusia rendah. Berapa banyak pembunuhan, peperangan, ya? Yang seolah-olah macam nyawa ni tak ada nilai. Maksud dia, muslimin-muslimat sekalian, mulai sekarang, orang yang benar-benar nak mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala mesti memberi nilai kepada hidup dia. Mesti bagi nilai pada hidup kita. Nampak muka semangat tu, nilai. Macam nak telan ustazah dah muka tu. Ya? Nilai. Yang bagi nilai pada hidup kita siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Kalau kita pagi, petang, siang, malam, tuan-puan duk pergi ngumpat, maknanya apa? Kita yang bagi nilai pada lidah kita sendiri. Orang akan cakap, kita kaki mengumpat. Orang akan panggil kita minah gosip. Kenapa datang panggilan-panggilan tu? Kita yang bagi nilai itu pada diri kita sendiri. Kita bagi nilai pada lidah kita apa dia tuan-puan? Seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda.
berkata baiklah kamu. Kalau tak boleh berkata baik, falyasmut, diam. So kita letak, aku nak letak nilai pada diri aku. Nilai pada lidah aku. Kalau bercakap, yang elok-elok. Kalau bercakap, yang baik-baik. Tak boleh bercakap yang baik, senyap. Setuju tuan-puan? Tapi ada orang asal bercakap je orang takut dah. Dia nak bercakap dah tu, nak bercakap dah. Semua orang takut. Dia belum bercakap, dia baru macam tu. Orang dah takut, tak apa dia nak cakap. Sebab apa? Cakapnya menyakitkan. Ada tuan-puan, bukan tak ada orang macam tu ya. Pandai betul meleza. Ada je idea kita. Contoh, pergi berjabat. Terserempak dengan kawan dia. Punch card pukul 7 pagi. Selalu kawan tu punch card 7.59. Kan? Kali ni pukul 7 pagi. Orang mulut tak betul ni tuan-puan. Ada je idea dia. Apa dia cakap? Amboi, awal hari ni mesti nak balik awal kan? Pula dah. Nampak tak? Datang awal nak balik awal. Maknanya tak betul lah kerja tu. Kalau orang yang menjaga mulut, menjaga lidah ya tuan-puan, tak timbul prasangka-prasangka yang sedemikian. Orang datang awal tanya, dah breakfast ke belum? Kan awal sangat kan? Belum. Jom akak belanja. Masya Allah, silaturahim. Makin kita kenal orang tu tuan-puan, kita makin boleh berbaik sangka sebenarnya. Kalau tengok dari jauh-jauh ya macam-macam. Cuba baik-baik dengan dia. Tentang dia baik. Nampak dari jauh, sombong lah. Kan? Betul tak? Nampak tu yang ujung-ujung tu sombong tu. Kesenyum. Dia rabun. Cuba duduk sebelah dia. Tahulah sekarang dia tertinggal cermin mata. Kita mengagak-ngagak daripada jauh. Sangkaan kita macam-macam. Betul kan? Nanti perkataan kita pun macam-macam. Tapi orang yang meletakkan nilai pada lidah dia akan kembali kepada apa yang Nabi sebut. Kamu berkata baik. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah kamu berkata baik. Au la yasmut. Ataupun kamu diam kalau tak dicakap yang baik. Nilai. Tuan-puan cuba rujuk. Surah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya. Sekejap. Surah apa? Ustazah ingat ayat tapi tak ingat surah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Surah An-Nahlu ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah sebuah ummah yang mengabdi diri kepada Allah. Cuba tengok tuan-puan, saya nak tanya soalan. Nabi Ibrahim ni berapa orang? Seorang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bercakap tentang Nabi Ibrahim dalam surah An-Nahl ayat 120 menyebut nilai Nabi Ibrahim. Nilainya adalah sebuah ummah. Bahkan sampai kepada umat Nabi SAW masih lagi menyebut, memuji tentang Nabi Ibrahim dalam salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah. Nak bagi tahu tuan-puan, nilainya tak habis, nilainya tak usang, nilainya berkekalan. Sampai Allah kata dalam Quran, sesungguhnya Ibrahim itu adalah beliau itu ummatan, sebuah ummah. Masya Allah. Para muslimat sekalian, cuba kita renung-renung. Agak-agak nilai kita ni kalau dinisbahkan 1, kita seorang, tapi nilai kita berapa? Nisbah berapa? Kalau nak check tu bolehlah kita rasa kalau kita tak ada, siapa yang cari kita? Sekarang tak ada kan, datang sini kan, tak ada kat rumah. Orang rumah cari kita ke tak? Terasa ke tak kita tak ada? Entah-entah dia tak tahu pun kita datang dengan ceramah. Suami dah meninggal. Masya Allah.
Nak doakan jodoh baru tak? Tak nak. Kalau tak kita boleh amin ya, tapi kena tanya dulu. Semoga Allah berikan yang terbaik insya-Allah. Cuba tengok berapa orang yang mendapat manfaat daripada kita, ibu-ibu sekalian. Berapa orang? Ada orang wujuduhu ka'adamih. Adanya macam tak ada. Bahkan ada orang tuan-puan, orang berharap dia tak ada. Orang berharap dia tak datang. Ada kat jabatan-jabatan bekerja tu tuan-puan, kalau tak datang dah dia MC 2 minggu, orang lain riang tuan-puan. Habis makanan kat kantin, semua berselera makan. Sebab apa? Ni si Anu bin si Anu ni MC 2 minggu, cuti 2 minggu. Kalau dia ada, mulut dia orang tak tahan. Kejahatan dia orang tak tahan. Ada orang macam tu. Satu nisbah negatif. Sebab dia jahat. Tapi ada orang tuan-puan, satu nisbah 1000. Satu nisbah 100. Ni kawasan ni kita kata apa? Daerah Limbungan. Masya Allah, kalau tak adalah Ustazah Miss contohnya. Ustazah Miss dah, ya. Tolonglah hijau betul-betul. Pakai huruf besar. Ya. Kalau tak adalah, ya Allah, orang terasa tuan-puan. Orang tanya contohnya, kenapa senyap je masjid tu hari Sabtu? Ataupun hari Rabu? Biasa hari Rabu nampak makcik-makcik ni hijau, merah, biru, kuning kan tudung dia. Berkelip-kelip jalan raya ni. Sebab apa? Anak murid Ustazah Miss pergi belajar ngaji. Miss Ya. Ya Miss Ya. Betul lah Miss. Missy. Sentiasa merawat jiwa. Kalau tak ada orang sebut tuan-puan, kenapa saya nampak masjid tu hari ni pagi senyap je? Kalau tak dengar bunyi gak corong speaker tu. Kalau tak nampak gak muslimat berjalan, 2-3 orang buat beg. Balik kan bawa plastik. Ada lah yang dia beli tu. Kenapa hari ni tak ada? Orang berbunyi tuan-puan, orang menyebut. Betul tak? Manfaat daripada seorang hamba Allah ni. Masya Allah tuan-puan, Nabi sebut di antara tanda Allah mengkehendaki kebaikan kepada seseorang. Allah menjadikan dia bermanfaat pada hujung usia dia. Allahu Akbar. Dalam disebut dalam hadis tu, asalahu. Asalahu ni asal ni madu. Jadi sahabat tanya, kenapa Nabi kata antara tanda Allah sayang pada seseorang, Allah akan asalahu, akan madukan dia. Jadi sahabat-sahabat heran, apa maksud madukan dia? Tuan-puan heran tak? Kena bagi penerangan tu. Apa Ustazah madukan dia? Apa benda? Asalahu tu maksudnya Allah bagi namanya manis di sebutan orang. Macam makan madu. Manis kan? Macam itulah manisnya namanya di hati orang. Di sebutan orang. Kenapa? Allah bagi akhir-akhir usia dia, dia sangat baik untuk masyarakat, untuk ummah. Itu tanda Allah nak kebaikan pada dia. Sampai saat meninggalnya seseorang itu, orang akan bercakap tentang kebaikan dia. Tak mesti ngaji Quran, tuan-puan. Yang rajin nolong kenduri. Kita zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang semua catering. Zaman dulu ingat tak, tuan-puan? Ya Allah. Orang panggil berolek. Kalau kat sini, rewang kan. Ya Allah. Seminggu sebelum kenduri. Rumah tu tak payah tutup lah. Ya, siang malam orang datang. Ada je orang bagi salam kat pintu dapur. Apa nak ditolong? Lada dah blender ke belum? Ingat tak? Itu Ustazah sempat ya musim tu tuan-puan. Giling. Tak blender. Lain pula blender ya. Giling. Tumbuk lada. Pakailah tikai. Ingat tak tikai yang lipat 3 tu? Itu mengkuang yang beli kat Kelantan. Yang lipat tu lah. Dalam plastik. Itu wajib ada kat rumah. Sebab apa orang nak rewang? Masya Allah tuan-puan. Ingat tak? Ada ketua dia. Ada ketua rewang.
Puan Salma, ketua rewang. Masya Allah. Ketua ni mesti ada. Kalau ada 10 ketua sekarang, payah. Seorang. Tanyalah kat dia. Walaupun rumah orang, dia tahu. Mana beras, mana air, mana lada, mana cuka. Meninggal ketua rewang, tuan-puan. Orang sebut tak? Kalau ada dulu ni senang sangat ni. Ya, tuan rumah tidur je lah. Bangun-bangun kan, siap dah. Satu kuali. Satu puyuk belanga. Masya Allah, tuan-puan. Ini yang kita nak cari bila kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai. Aku nak buat apa yang untuk rumah ni? Aku nak buat apa untuk memberikan nilai kepada hidup aku? Ini satu petua daripada ustazah. Ya, takut nanti tuan puan-puan pula fikir aku nak buat apa Nak buat kuih bahulu ke, bagi-bagi sedekah ke. Takut puan pula fikir kan. Ustazah bagi petua dia. Tuan puan nak buat apa untuk menambahkan nilai kita? Apabila kita berdoa, janganlah berdoa hanya untuk diri sendiri. Itu kunci dia, tuan-puan. Kalau kita berdoa, jangan pelokek. Jangan kedokut. Doa untuk yang seramai-ramai yang boleh. Tuan-puan tahu kadang-kadang kenapa orang tu kita tak pernah kenal dia, tapi pertemuan pertama kita jatuh cinta. Kita tak pernah kenal dia, tuan-puan. Tuan-puan terjumpa dia dekat surau RNR. Siapa dia kat surau RNR? Tak kenal pun. Tapi biasalah muslimat ni kan suka lama-lama kat surau. Kalau orang lelaki sekejap je kan. Kita lama nak tengok dia orang lawa telekong dia. Ya, mana dia beli ni? Mulalah bersilaturahim. Sebenarnya nak tanya, telekong ni beli kat mana? Online ke? Offline? Biasalah orang perempuan memang macam itu. Sarung tangan ustazah lawa. Rugi tak jual. Ya. Kita biasa orang perempuan memang macam itu, tuan-puan. Ya. Dia perhiasan yang indah. Perhiasan yang indah. Jadi, lama tengok-tengok. Tapi nanti akan ada orang yang tuan-puan, dan kita pun sepatutnya kita berjamaah lah kat surau tu. Kita pergilah tepuk mana-mana yang solat tu kan. Tepuk perlahan-lahan. Ya. Buat tanda kita nak berimamkan dia. Nanti dia dah bagi salam. Kita tak kenal dia kan. Ya. Dia pandang kita, dia senyum. Jatuh cinta tu. Rasa macam dekat. Ya, rasa macam dekat. Ataupun ambil air wuduk, dia sebelah kita, kita sebelah dia. Dia pandang kita, dia senyum. Kan? Tak adalah dia bagi salam beria tengah ambil wuduk tu kan. Dia senyum. Rasa macam kenal lama. Rasa macam cinta. Tuan-tuan tahu apa rahsia dia? Kita dah duduk lama dalam doa dia. Kita dah duduk lama dalam doa dia, tuan-puan. Ini rahsia nak bagi orang sayang. Kita dah lama duduk dalam doa dia. Tanpa tuan-puan tahu, dia selalu berdoa kepada Allah untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak payah beritahu orang. Dia dah biasa doa. Ya Allah, berilah pertolongan ya Allah kepada ibu-ibu tunggal seluruhnya. Masya Allah, bagusnya dia. Dia bangun tahajud doakan ibu-ibu tunggal. Ya Allah, di sana ada anak-anak yatim. Ya Allah, bantulah pendidikan mereka. Curahkanlah kepada mereka kasih sayang. Dia dah ingat anak yatim dalam doa dia, tuan-puan. Dan dia tak bercakap dengan orang pun. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang miskin. Berikanlah ya Allah rasa cintaku kepada orang-orang miskin, seperti mana Nabi SAW mencintai orang-orang miskin. Bahkan dia memanggil Allah dengan panggilan, Ya Rahimal Masakin. Wahai Allah yang merahmati orang-orang miskin. Sebab itu jiwa orang-orang miskin dengan dia rasa dekat. Dia ni siapa kenapa rasa sayang kat dia? Kenapa rasa dekat dia dengan dia? Kita dah masuk dalam doa dia lama dah. Itu rahsia dia, tuan-puan. Jadi sebab itu para muslimin muslimat sekalian,
Perbaiki doa kita. Jangan doa kita kelekut, pelokek hanya untuk diri kita seorang. Kita nak letak nilai pada diri kita, berdoalah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah ajarkan insya-Allah salah satu daripada doa yang dalam kitab tasawuf ada menyebut, siapa yang berdoa dengan doa ini pengalaman ya ahli-ahli tasawuf berdoa dengan doa ini, insya-Allah tuan-puan sekalian, Allah akan mengurniakan satu kedudukan kepada dia yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam hati-hati manusia. Masya-Allah. Ada kedudukan dia dekat hati manusia. Apatah lagi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rakam-rakam juga tapi tolong hafalkan ya. InsyaAllah. Jadi Ustazah akan baca dulu, nanti tuan-puan ikut ya. Ustazah baca dulu. Allahumma ghafir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma ajbur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 perkara. Maksud dia apa dia? Allahumma ghafir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma arham ummata Muhammad. Ya Allah, kasihilah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tutuplah keaiban umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau tolonglah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, antara rahsia doa ini juga, orang yang beramal dengan doa ni hati dia lembut dengan orang lain. Hati dia akan lembut dengan orang lain. Sebab dia dah berdoa minta supaya Allah ampunkan orang lain. Dia dah berdoa minta supaya Allah sayanglah dengan orang lain. Dia dah berdoa minta Allah tutuplah aib orang lain. Takkanlah dia pula nak pergi buka aib orang. Betul tak tuan-puan? Takkanlah dia pula nak pergi berdendam dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang berdoa dengan doa ini, insya-Allah hati dia lembut. Siapa yang rasa susah nak maafkan orang, cuba angkat tangan. Angkat tangan dalam tudung. Kau tak nak bagi orang nampak. Ada tuan-puan. Ada kadang-kadang kita rasa tak bolehlah maafkan dia Ustazah. Ya? Ataupun kata-kata tengok dululah, nantilah, belum lagi lah, tengok dululah. Main tengok dulu. Ya? Ustazah bagi petua sikit tuan-puan kalau nak jadi kita seorang pemaaf Kalau kita lihat orang tu salah, kita akan marah. Kalau kita melihat apa yang dia buat tu salah. Dia buat salah dengan saya. Kita cepat marah. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka buat kepada kita sebagai khilaf, kita rasa lembut hati sikit. Apa beza salah dan khilaf? Khilaf ni tuan-puan sekalian, keliru. Maknanya, dia mungkin tak sengaja. Dia mungkin tak sedar. Dia mungkin tak tahu. Dia mungkin tak pandai. Dia mungkin tak belajar. Jadi kita bila mungkin-mungkin tu banyak, toleransi tu tinggilah sikit. Tak apalah, dia tak tahu. Nabi SAW dengan kaum yang macam-macam buat kat Nabi, Nabi sebut macam tu. Qaumul la ya'lamun. Mereka kaum yang tak tahu. Bila sebut tak tahu, kita rasa reda. Betul tak tuan-puan? Yang banyak berlaku sebenarnya dalam hidup kita, terutama dengan orang-orang terdekat, bagi ustazah itu khilaf. Khilaf ni makna tak sengaja. Betul tak puan-puan? Puan-puan marah betul dengan suami ni, contoh.
Tapi cuba puan-puan rasakan khilaf. Dia terkeliru. Dia tak sedar. Dia tak faham. Dia tak sengaja. Sebab Ustazah percaya tuan-puan, suami-suami puan-puan, suami kita, dia bukan berniat nak buat kita sakitkan hati kita macam dia niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai syahr Ramadan. Malam-malam dah berniat. Apakah suami kita niat macam tu? Sahaja aku menyakitkan hati Timah kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Dia tak pernah berniat macam tu. Dia tak sengaja. Dia tak sedar. Kita ni senyap dah 3 hari dah. Dia tak sedar. Dia ingat kita sakit gigi. Kitanya marah. Kitanya merajuk. Dengan perbuatan dia, perkataan dia. Dia tak sedar. Sebab dia orang lelaki, kita orang perempuan. Kok mana pun alam tu berbeza. Tapi kita ni duk marah, duk dendam. Sampai bila tuan-puan? Hati kita berpenyakit nanti. Tapi bila kita pandang khilaf, dia tak sengaja. Kalau dia tahu akibat dia buat tu, dia takkan buat. Dia tak tahu. Kalau dia faham macam mana baiknya, macam mana sayangnya kita kat dia, dia takkan cakap macam tu. Tapi dia tak faham. Nak buat macam mana? Dia tak faham. Dia tak sedar. Mungkin dulu mak bapak dia didik macam tu. Kan banyak kemungkinan. So kita maafkanlah. Tak banyak cerita. Sakit kepala nak fikir. Tak payah. Semua saya dah maafkan. Dan ditambah dengan doa Allahumma ghafir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. 4 perkara itulah. Ya, tolong mula-mula ampunkan, kasihlah pada umat Nabi, tutuplah keaiban umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tolong bantulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semulia itu doa kita tuan-puan, Allah akan jadikan hati kita dengan manusia elok. Masuk je. Rupanya kenapa? Kita sudah lama berada dalam doa dia. Dan setiap kali dia jumpa dengan semua orang, tak kiralah RNR ke, kat kedai makan ke, dekat tandas awam ke, ini umat Nabi SAW yang aku doakan. Dia senyum kat kita, hati kita, wah, Masya Allah, rasa macam seseorang dia ni. Kita mula rasa macam nak kenal lah siapa dia tadi tu, mak jumpa tadi tu. Nampak tak ada orang pakai tudung merah keluar daripada jamban ni tadi? Tandas awam kan? Tanya kat anak kata, yang mana mak yang tudung merah tu? Elok dia senyum je dengan mak. Siapa dia agaknya tu? Masya Allah, tuan-puan. Allah buka pintu hati manusia. Banding orang kita kenal 30 tahun, semua tak nak kawan. Sebab apa? Hati kita tak boleh pergi dengan dia, tak ada chemistry. Sebab kita tak bentuk dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, maknanya apa dia? Tolong letak nilai pada hidup kita. Tuan-puan semua sangat istimewa. Ibu-ibu, ya, jawab Ibu-ibu, kalian semua sangat istimewa. Jangan downgrade diri kita. Jangan kata, yelah kita tak macam ustazah. Tak. Memang betul, tuan-puan tak macam ustazah. Sebab apa? Tuan-puan lebih mulia daripada ustazah. Jangan downgrade diri kita, tuan-puan. Sebab apa? Sebab Allah nak kita menghargai kehidupan ini. Allah nak kita menghargai apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kita ada segala modal untuk buat baik. Kita ada modal untuk meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kita hati. Semua orang Allah bagi hati. Ada orang, hati dia tuan-puan, dia rosakkan. Dia biarkan busuk. Kita nak meletakkan nilai yang baik pada diri kita, menghargai hati yang Allah bagi pada kita, kita kena bersihkan. Kan dalam surah Asy-Syams kan, ia disebut فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Beruntunglah orang yang membersihkan hati yang Allah bagi pada dia. Dan merugilah, jahanamlah tuan-puan, orang yang
membiarkan hatinya tanpa dibersihkan. Jadi kita ada modal. Siapa sini tak ada hati? Angkat tangan. Saya tak ada hati, saya ada perut je. Hati saya dah buang. Hempedu ada. Ni hati yang maknawi ya tuan-puan. Semua orang ada. Maknanya apa dia? Kita ada modal yang sama. Kita ada hati. Tempat tertanamnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada mata boleh melihat tuan-puan. Tengok yang Johan Musabaqah Quran baru ni. Ya, yang laki-laki peringkat kebangsaan. Orang buta. Sampai ayah dia kata, 3 kali tukar dah Quran Braille. Sebab apa? Dah haus. Sentuh, haus. Bayang tuan-puan, orang buta. Kita tengok pun macam mana susah payahnya dia menyusun jari jemari tu. Sama je kan? Kalau tak ke, termasuk baris lain pula. InsyaAllah tuan-puan. Allah tak bagi modal mata zahir pada dia, tapi dia pembaca Quran yang terbaik. Allah bagi kita modal mata yang boleh melihat. Pagi tadi baca Quran tak? Semalam baca Quran tak? Berapa banyak kita baca Quran? Itu soalan untuk diri kita sendiri. Modal sudah ada di tangan kita. Kita nak guna atau tidak? Jangan cakap, orang tu lain. Tak, modal dah ada. Modal masa. Siapa sini tak ada masa? Pelik juga, saya tidak pernah ada masa. Habis tu ada apa? Sebab saya tak ada jam, dia kata pula. Kita tolonglah belikan jam. Semua orang ada modal masa, tuan-puan. Orang yang beruntung, orang yang menetapkan nilai yang baik untuk hidup dia, dia menggunakan masa dia sesuai dengan surah Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali ni kecuali 4. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, dan yang saling mengajak kepada kebenaran, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, dan yang saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Siapa yang buat 4 perkara ni? Pada masa yang Allah modalkan kepada kita, tu orang bernilai. Orang bertuah. Dan inilah bukti tuan-puan, kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir tuan-puan sekalian. Nanti kita susun balik Yang pertama apa dia? Berdoa kepada Allah. Doa sentiasa ingatkan diri kita, ya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Yang kedua tuan-puan sekalian apa dia? Muhasabah diri kita apa yang kita nak cari. Di tengah-tengah dunia yang sudah terlalu usang. Bukan dunia je usang, kita pun dah usang. Tuan-puan terasa tak macam dah usang? Siannya. Tadi elok perasan awal-awal tadi. Bukan maksud usang ni usang, tapi antik juga. Kalau dah usang kan, boleh masuk museum kan. Tapi maksudnya dah tua tuan-puan. Memang kita dah tua. Dan kita setiap datangnya satu saat menambahkan usia kita, tua kita. Dan tua ni adalah sunnatullah. Tak boleh buat apa. Kita memelihara, menjaga kesihatan, jaga boleh. Tapi nak menghentikan proses penuaan, takkan dapat. Setuju tak? Tuan-puan boleh beza tak? Secantik-cantik orang umur 50 dengan anak dara umur 17. Boleh beza tak? Padahal yang cantik yang umur 50. Dah puas dia mencantikkan diri dia dah. Memang kita tengok lawa lagi yang 50 daripada 17. Tapi boleh beza tak siapa 17, siapa 50? Maksudnya apa? Ada package lain yang menunjukkan umur dia 50. Pakai cermin mata atas kepala, bergasak mencari mana cermin mata dia.
Apa nak buat package tu? Betul tak? Macam-macam tuan-puan. Ustazah pun dah dapat dah perangai tu. Ya? Suruh anak masuk barang dalam kereta, suruh pergi ambil dalam almari, Ustaz cakap. Umi ni almari mana? Bukan almari kereta. Tapi mulut kita cakap almari. Pergi dengan anak berjalan mana naik kapal terbang, transit satu tempat, nak naik cepat-cepat. Masa tu tengah huru-hara nak naik. Panggil-panggil, cepat-cepat. Semua orang dah masuk peti ais. Sebenarnya, sebab dalam fikiran kita, kapal terbang tu sejuk. Nak pergi pun tempat sejuk, pergi London masa tu. Jadi banyak sejuk-sejuk, peti ais yang sejuknya. Semua masuk peti ais. Tapi budak-budak kata tak apa, Umi kita orang faham. Macam tu. Dah tua. Ya, buatlah macam mana pun. Betul. Ustazah sampai sekarang berdoa tuan-tuan puan. Berdoa, Ya Allah, kau kuatkanlah ingatan aku, Ya Allah. Sebab aku nak mengajar. Tapi Masya Allah sampai saya kata apa? Allah nak suruh kita bergantung dengan Allah. Bergantung. Ya Allah, kuatkanlah, Ya Allah. Kadang-kadang bercerita-cerita tengah ngajar, tak ingat dah kat mana berhenti. Sebab kita punya faktor usia, tuan-puan. Tak boleh tipu yang tu. Tu package. Ni nak bangun sekarang ni. Kita tahu siapa anak dara, siapa orang tua. Dia punya ambil side tu. Orang sebelah kena ke tepi sikit Macam tu kan bangun. Ya. Ini pun ramai yang dah ketuk-ketuk apa. Ustazah ni somot-somot dadan ni Kan lepas somot ular-ular pula. Iya. Kalsium tak cukup kan. Tua. Betul. Lusuh dah kita tuan-puan. Kecut dah. Terimalah hakikat tu. Tak payahlah mengambil duit membazir-bazir, botok lah apa segala macam lah. Ya nak jaga sikit-sikit boleh kayak krim-krim kan ya. Tapi nak ngambil-ngambil duit tak payahlah. Sebab apa? Cari nilai hidup kita yang sebenar. Nilai akhlak. Nilai iman. Nilai ibadah. Nilai zikrullah. Tak keluar duit pun tuan-tuan. Tak keluar duit pun. Ini orang nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kan, yang kedua tadi muhasabah kita nak cari apa? Yang ketiga, letak nilai pada diri kita. Biar bermanfaat kepada ummah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah ini betul-betul nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tuan-puan sekalian, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebuah proses yang kita mesti bertemu dengan satu titik. Namanya keikhlasan. Belajar ikhlas. Betul, memang susah Datin ya. Memang susah, Allahu Akbar. Tapi belajarlah ikhlas. Ustazah rasa memang Ustazah bercakap dengan orang yang baik-baik sangat ni. Memang dah kena dah tuan-puan. Kita ni dah kena belajar ikhlas. Kita dah buat sikit sebanyak kan, benda-benda baik. Tolong orang. Berdakwah. Apa lagi? Yelah buat baiklah. Amal soleh, puasa, solat sunat, jaga lidah. Tapi semua tu tak ada, maknanya kalau tak ada kunci yang besar ni, itu masih boleh masuk macam-macam musuh. Kita kena kunci dalam khazanah khas. Nak kunci dia tu tuan-puan, ikhlas. Walaupun ikhlas ni memang tak ada orang boleh claim dia ikhlas. Saya ikhlas tak? Kita pun tak tahu. Tapi kita kena berusaha untuk mengikhlaskan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara jalannya tuan-puan sekalian, doa Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Mukhlisin lain. Mukhlasin lain. Bila mukhlas maksudnya orang yang diikhlaskan oleh Allah. Mukhlis, orang yang ikhlas. Kalau tanya Ustazah, Ustazah rasa kita boleh jadi orang yang Allah ikhlaskan. Makna datang daripada Allah. Allah yang bantu, Allah yang tolong. Daripada diri kita sendiri tidak. Susah tuan-puan. Nak jadi orang yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita manusia yang lemah tuan-puan, ada je nak apa-apa daripada keduniaan tu, ada je. Ya? Tak boleh nak betul-betul ikhlas. Tapi bila orang nak cari redha Allah ni, dia bersama-sama dengan kesungguhan,
Dia nak belajar mengikhlaskan dirinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Maksud dia sahabat-sahabat sekalian ni kalau boleh Ustazah bagi sikit beberapa panduan kan. Kalau kita buat sesuatu, jangan suka untuk diperdengarkan apa yang kita buat. Ya? Kadang-kadang seronok tu. Kalau apa yang kita buat tu diperdengarkan. Contoh, orang lain datang semua belikan kangkung, mengharapkan ada makanan daripada program. Tapi bagusnya hamba Allah yang seorang ni, dia bawa makanan. Siap dia buat berapa. Tuan puan tahu tak perkataan ancak? Ancak ni macam dulang. Kalau kita buat kuih kaswi, kita buat dalam loyang. Kalau terpaksa pakai ancak. Pakai ancak. Ini loyang. Bayang tuan puan, ni contoh saya kata, datang dia bawa 10 loyang kuih kaswi. Masya Allah. Orang lain melengkang je. Bawa tepung kosong. Balik kan bawa kuih kaswi tu. Kan jauh beza tu. Yang ini dia tak bawa tepung kosong. Dia bawa loyang. 10 loyang kuih kaswi. Masya Allah. Satu ibadah yang baik. Tapi jangan suka untuk diperdengarkan. Ya? Jangan meminta-minta untuk diperdengarkan. Pergi kat meja tu, ada tak orang cakap, siapa yang buat kaswi ni? Sedap betul kaswi ni. Pergi pula kat meja tu, nak dengar. Jangan suka untuk diperdengarkan. Ni Kak Leha lah buat ni. Pergi meja sana. Ni lah Kak Leha yang buat kaswi. Kak Leha kaswi. Kaswi Kak Leha. Ada kaswi, ada Kak Leha. Ada Kak Leha, ada kaswi. Sudahnya mengigau orang. Leha kaswi ni. Ya? Kalau orang nak sebut, tak ada masalah. Orang sebut, biarlah. Kita sengaja suka orang sebut, orang pendengarkan. Kalau orang tak sebut, maknanya sampai mati aku tak nak buat kaswi lagi. Itu suka diperdengarkan. Ini ada satu teguran yang kita kena ingat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa memperdengarkan, Allah juga akan memperdengarkannya. Barang siapa suka didengar-dengar, digembur-gemburkan tentang diri dia, kebaikan-kebaikan dia, ya, Allah akan gemburkan juga. Ya, Allah akan dengarkan juga. Tapi apa yang Allah akan gemburkan? Apa yang Allah akan dengarkan? Maka ulama memberikan tafsiran kepada apa yang Allah akan gembur dan perdengarkan. Antara lain, tak kurang daripada 3 penafsiran. Pertama, Allah akan perdengarkan sifat dia yang sebenar. Bongkar. Masya Allah. Kelemahan-kelemahan dia. Ya Allah tuan-puan, kita tadi nak suruh orang cakap baik pasal kita kan, memperdengarkan, nak riak-riak lah. Nak sum'ah. Nak orang sebut-sebut ni kan, ya. Tengok-tengok, Nabi kata apa? Allah juga akan memperdengarkan kamu. Tapi apa yang Allah akan perdengarkan? Allah akan perdengarkan wajah hati kamu yang sebenar. Selama ni tersorok. Orang tak dengar, orang tak tahu. Allah akan beritahu. Wal-iyazubillah. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Jangan suka memperdengarkan benda yang kita buat baik dengan nama sum'ah dan riak. Yang kedua, Allah akan memperdengarkan pada telinga-telinga orang aib dia. Masya Allah. Na'uzubillah ya tuan-puan ya, tak nak. Elok dah tertutup aib, Allah izinkan aib dia dibuka. Allahu Akbar. Sebab apa? Dia suka nak pendengarkan amalan baik dia. Yang ketiga, tuan-puan, Allah akan memperdengarkan atau memperlihatkan kepadanya pahala amal dia. Tapi, tak bagi. Tunjuk je. Masya Allah. Katalah kita buat baik, kita sedekah. Eloklah buat baik tu amal soleh. Sedekah RM100, RM200. Tiba-tiba kita sebut. Kita yang sebut. Itu masjid tu, kapet tu saya lah yang buat tu. Asal orang datang je. Okey tak kapet ni? Tahu tak siapa yang buat kapet ni? Akak lah yang buat kapet tu. Apa masalah akak tu?
Ya, dia nak apa? Macam itulah kita kata kat diri kita. Ya, tu lampu, katalah lampu Kalimantan tu. Orang mana tengok lampu Kalimantan masuk masjid surau? Dia je yang beria-ria mandang lampu Kalimantan. Kau tak perasan lampu Kalimantan tu? Kenapa, Kak? Akak yang beli tu. Ha. Dia nak pendengar. Itu yang dia buat amal soleh. Akhirat besok Allah tunjuk kat dia. Ni pahala kamu dapat. Tapi kamu takkan dibagi. Kamu hanya boleh lihat saja. Kamu hanya boleh dengar saja. Bukan untuk kamu. Sebab kamu telah memperdengarkannya kepada manusia. Masya Allah, tuan-puan. Sebab tu kita belajar ikhlas. Aku tak nak nanti pahala tu aku cuma nampak, tapi tak boleh ambil. Tak boleh nikmati. Kenapa? Kamu dah ambil bahagian dunia dulu dengan kamu memperdengarkannya kepada manusia. Kamu rasa puas. Orang puji. Soal orang nak puji sendiri tu biarlah. Kita tu yang bersungguh-sungguh mencari jadi tujuan supaya dipuji oleh orang, ini tidak ikhlas. Jadi memang dalam bab ni tuan-puan kena banyak belajar lah. Ya, supaya kita rasa gerun. Kalau buat sesuatu tidak mengikhlaskan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu cara nak ikhlas ni tuan-puan, kita kena kenal diri kita. Tuan-puan kenal tak diri tuan-puan? Bawa IC tak? Tapi IC tu tulis nombor IC, tulis alamat, tulis nama. Kesukaan ada tak tulis kat IC? Kesukaan, warna kesukaan? Tak ada. Ya, hobi ada? Tak ada. Kenal diri ni lebih dalam maksud dia. Siapa kita yang sebenarnya? Apa yang kita nak cari dalam hidup kita? Jadi bila kita kenal diri tuan-puan, Ustazah mengambil petua daripada ulama tasawuf ya tuan-puan dalam kitab yang Ustazah rujuk lah. Ya, yang diulas, yang disebut dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita ni kadang-kadang kena sebut perkataan tu dengan imbuhan DI. Baru kenal diri. Ya? Sebab, contoh ya tuan-puan, kalau tuan-puan kenal diri tuan-puan bukan orang kaya. Tapi tuan-puan orang yang dikayakan oleh Allah. Dikayakan oleh Allah. Kena sebut macam tu kat diri kita. Kamu bukan orang bijak. Kamu adalah orang yang dibijakkan oleh Allah. Kena macam tu dengan diri kita ni tuan-puan. Ada orang bangga dia cantik. Kena cakap kat diri sendiri. Apa dia? Kamu bukan orang cantik. Kamu dicantikkan oleh Allah. Saya orang baik. Tak. Kamu orang yang dibaikkan oleh Allah. Suruh letak di tu. Di ujung dekan. Orang yang dibaikkan oleh Allah. Orang yang dikurniakan oleh Allah. Orang yang dikuatkan oleh Allah. Kalau tak kita rasa kita kuat. Orang pun datanglah buat mikrofon. Akak hebat lah kak. Akak Iron Lady lah kak. Akak kuat lah kak. Apa rahsia akak kuat? Yelah akak memang banyak makan vitamin. Pula dah. Jangan fikir macam tu dulu. Kita ni dikuatkan oleh Allah. Ada orang melantak vitamin tak kuat pun. Maknanya apa dia? Dikuatkan. Ada orang makan vitamin sakit buah pinggang. Buah pinggang tak larat nak apa? nak proses. Banyak sangat makan vitamin. Tengok. Kita dikuatkan oleh Allah. Kita dijagakan oleh Allah. Kita disedarkan oleh Allah. Akak baguslah kak. Ya. Sentiasa termotivasi. Dimotivasikan oleh Allah. Ini kata ulama tasawuf. Kena selalu ingat kita ni sebagai makhluk yang dibuatkan oleh Allah. Disenangkan, dikuatkan, disehatkan, dibijakkan. Maksud di sebalik tu apa dia? Kalau Allah tak nak bagi juga boleh. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Atas kehendak Allah. Allah kata ya. Tak. Semuanya atas pilihan Allah. Tengok. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim.
Dan Allah mengajak kepada syurga dan dia memilih man yasha, siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Kalau Allah tak berkehendak, tak jadi tuan-puan, tak jadi. Jadi maknanya apa dia? Bila kita sebut aku dikayakan oleh Allah, aku dikuatkan oleh Allah, aku disehatkan oleh Allah, makna di sebalik tu apa dia? Syukur. Jaga elok-elok. Allah boleh tarik, Allah boleh ambil nikmat tu. Bersyukurlah. Lalu tuan-puan, orang yang mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala ini, selain daripada membentuk diri menjadi orang yang ikhlas, kita ni tuan-puan kena ingat kat kepala kita apa dia? Kita ni hidup kita adalah agenda syukur. Agenda kita apa dia? Syukur. Kenapa pergi masjid, Kak? Syukur pada Allah. Kenapa sedekah tu, Kak? Nak bersyukur pada Allah. Kenapa solat, Kak? Bersyukur pada Allah. Kenapa taat suami, Kak? Bersyukur pada Allah. Orang lain tak ada suami, Kak ada suami. Tuan-puan kat kampung Ustazah, ni cerita kat kampung Ustazah, ada makcik-makcik dah tua sangat. Suami diorang dah meninggal. Tengok-tengok kahwin lain. Pada umur dekat 70 dah tu. Dapat walimatul urus. Ya? Jadi ada orang nanya, kan ya, nak buat apa kahwin balik, menyusahkan je, kata orang. Dia kata apa, suka hati aku lah. Paling tak boleh juga buat halau borok. Faham? Dia dah ada dah tujuan dia tu. Ada manfaat dia, nak halau beruk, halau monyet, halau koro, tahu, kera. Rumah kampung ni kadang-kadang beruk datang. Rumah mak Ustazah pun sama. Lepas tu mak kata, Kak Cik, kalau mak je lah, berpada mak je dengan beruk tu, dia buat main kat beruk tu. Sikit dia tak takut orang perempuan. Beruk pun tahu jantina, gender-gender. Agaknya LGBT pun beruk tahu. Ya? Mak Ustazah, mak kata mak pegang kayu pun dia tak lari. Dia tahu tu perempuan. Tapi kan, melinteh je lah pakcik belakang tu sekarang, habis semua beruk tu lari. Jadi orang kampung Zah ada je macam tu. Nak buat apa kahwin, Cik? Dah tua-tua. Suka hati kita lah nak buat halau borok. Jadi, dapat jodoh. Syukur. Diberi jodoh oleh Allah. Banyak manfaat dia. Betul tak tuan-puan? Baru kita tak mendabik dada. Tak sombong. Allah tak suka orang sombong. Baru hati kita tu baik. Sebab menjadi orang yang bersyukur. Terlalu banyak Allah bagi. Dikuatkan, disehatkan, dialimkan, dibijakkan, di macam-macam tuan-puan. Maknanya kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jalan-jalan yang Ustazah sebutkan tadi membawa kita benar-benar mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Dan insya-Allah ya, mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini mendapat rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah harap semua tuan-puan yang mendengar pada hari ini ya dapat rasa satu semangat tuan-puan. Semangat apa dia? Saki-baki kehidupan yang kita ada ni mesti bernilai. Sayanglah pada diri kita sendiri. Sayang diri kita tuan-puan kalau tak boleh solat khusyuk. Sayang diri kita tuan-puan kalau tak boleh meletakkan dalam hati ni mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang tuan-puan kalau kita guna otak kita ni untuk fikir benda yang tak ada manfaat. Sayang. Buat pilihan yang tepat kepada diri kita sendiri. Berikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ya, itu benda yang kita nak berusaha mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ya tuan-puan. Nak habis dah 2-3 minit lagi bertemu contoh pula. Ustazah ada masalah GERD. GERD ni macam angin ya, macam, tapi GERD lah. Memang diagnose doktor memang GERD. Macam gastrik tapi dia lebih teruk sikit. Lepas tu Ustazah kena hiatal hernia. Hiatal hernia ni maknanya kita punya esophagus tu, Ustazah nak cerita pasal apa yang kita nak buat masuk makan. Kita punya saluran antara perut dan esophagus tu, dia punya otot tu lemah. Jadi,
Perut kita boleh masuk dalam patut tak boleh tau, dia ada otot tapi dia boleh makna masuk, itu memang sangat tidak selesa untuk ustazah. Dia selalu rasa macam tercekik. Lepas tu dekat dada tu panas. Dia macam radang. Memang berubat. Ustazah dah pernah buat pembedahan. Jadi bila dah buat pembedahan, dah elok, kita lupa. Start daripada 1 Syawal, ustazah makan tak berpantang. Paling suka kek dengan coklat. Ustazah paling suka kek dengan coklat. Itu memang pantang untuk orang GERD. Macam Ustazah pun dah tahu dah, kalau Ustazah makan je coklat banyak dengan kek banyak, perut memang tak sedap. Dan Ustazah suka makan pedas sebab orang Negeri Sembilan. Tak pedas rasa macam tak makan. So lupa, 1 Syawal tu, start 1 Syawal, dah tak berpantang. Jadi balik semula, datang semua simptom-simptom hiatal hernia tu. Cuma tak check apa semualah. Tak adalah x-ray ke apa. Jumpa doktor dah jumpa. Jadi doktor kata apa? Tengok balik apa yang ustazah makan. So kita dah serik kan? So kita tengok apa yang kita nak makan. Maksud ustazah tuan-puan, kalau kita nak jaga diri kita, nak jaga perut je, kita tengok apa nak masuk mulut. Coklat, tak nak lah. Kek, tak boleh lah. Nak jaga perut je. Cuba tuan-puan bayang orang yang nak jaga hati. Nak jaga hati qalbun salim. Ada benda boleh masuk, ada benda tak boleh masuk. Ada benda merosakkan, ada benda membina. Bukan semua nak masuk mata kita. Takut nanti daripada mata jatuh ke hati, hati kita rosak. Bukan semua patut kita dengar. Kena ada filter. Sayangi diri sendiri. Buat pilihan untuk apa yang kita nak pandang. Apa yang kita nak dengar. Apa yang kita nak rasa. Apa yang kita nak fikir. Apa yang kita nak buat. Sebab semua tu akan jatuh kepada aset paling penting yang kita ada. Bukan perut, tapi hati. Perut tuan-puan akan jadi makanan serangga, ulat-ulat masa kita mati. Ya? Tapi hati kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Sayangi diri, hargai diri, buat pilihan yang tepat pada diri kita masing-masing. Kita semua mesti ada saringan filter untuk semua panca indera yang kita ada. Tuan-puan, ustazah ada bagi hadiah nak bagi hadiah, iaitu Asmaul Husna ni. Selalu letak dalam beg lah, ustazah cadangkan. Sebab apa? Selalu nak jadikan amalan, baca, lepas tu doa, baca, doa. Sebab doa yang didahulukan dengan menyeru Allah dengan Asmaullahil Husna, insya-Allah doa yang mustajab. Jadi ini ustazah bagi percuma dekat belakang sana. Daripada tahfiz ustazah. Kat belakang ni ada nombor akaun tahfiz integrasi Saimatul Hufaz. Sesiapa yang rasa nak berkongsi rezeki, nak infak dan sebagainya, boleh langsung kepada akaun Madinatul Hufaz. Jadi jangan balik dulu kecuali ambil ni. Kalau banyak boleh ambil 2 lah. Boleh bagi kat suami ke satu lagi kan. Dan boleh juga tuan-puan dapatkan beberapa barangan-barangan tahfiz Madinatul Hufaz sebagai bentuk infak tuan-puan juga kepada pembangunan fasa kedua Madinatul Hufaz. Sekarang kami nak buat solar tuan-puan. Bangunan besar, pelajar 440 orang. Kami menanggung kos elektrik yang sangat besar. Jadi dicadangkan supaya buat solar, mengurangkan kos elektrik, dan solar tu dah dapat quotation harganya dekat nak 400,000 lebih juga. Kami dah cuba timbang-timbang apakah mana yang lebih patut, apa semua. Tapi kita cuba dulu. Kalau memang ada sokongan daripada masyarakat dapat buat solar, so alhamdulillah, tahfiz tidak menanggung beban elektrik yang terlampau banyak. Pelajar ramai, 440 orang, tahfiz tu kompleks, 4 tingkat. Boleh datang ziarah. Dia boleh dapatkan kat belakang sana ada wangian-wangian mihrab, dan sebagainya. Sebagai jalan membantu jugalah kepada Madinatul Hufaz. Sekian, terima kasih.